Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bincang solat ketika musafir, solat dalam kapal terbang, ataupun solat pada ketika yang lain yang di luar daripada rumah, solat ketika berkemah ke, solat bila camping ke, pergi hiking ke, kadang-kala ada sebahagian yang tidak solat atas anggapan, atas sangkaan pakaian mereka kotor. Maka mereka berkata kebersihan ini sesuatu yang penting dalam Islam disebabkan mereka rasa, mereka anggap pakaian mereka kotor, ataupun mungkin diri mereka kotor, peluh-peluh apa buat kerja semua tu, maka mereka tidak solat dan mereka lebih suka untuk menangguhkannya sampai dah dapat pakaian bersih, ataupun tak solat langsung, mereka qada. Sebagai contoh dalam penerbangan misalnya, mereka tidak solat atas anggapan, atas sangkaan pakaian mereka kotor, lalu mereka tidak solat, bila sampai destinasi barulah mereka qada solat-solat tersebut, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini adalah sesuatu yang perlu diperbetulkan, ya. Kebersihan memang penting, namun apakah kebersihan ataupun kotoran itu boleh sekadar sangkaan semata-mata? Baik, dalam hal ini ada sebuah hadis Nabi SAW yang ingin saya kongsikan, riwayat Imam Abu Daud yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Syekh Syu'aib Arnaud, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahawa kami para sahabat solat berjemaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang solat tu tiba-tiba baginda buka kedua-dua kasutnya dan meletak ke tepi sebelah kiri. Melihat yang sedemikian, para sahabat pun semua pun, para makmum pun semua membuka kasut masing-masing. Setelah selesai solat, baginda pun bertanya, apakah yang menyebabkan kalian buka kasut? Mereka pun berkata, kami lihat anda wahai Rasulullah buka kasut, kami pun buka kasutlah juga. Okey, mendengar yang sedemikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa ketika solat, malaikat Jibril datang menemui aku dan mengkhabarkan bahawa pada kasutku ada najis atau ada kotoran, maka aku membukanya. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukanya. Lalu baginda bersabda, iza jaa ahadukum, apabila salah seorang daripada kalian mendatangi ilal masjidi, ke masjid, falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qazaran au azan falyamsahu wal yusalli fihima. Apabila salah seorang daripada kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia lihat kasutnya. Jika terdapat najis atau kotoran, maka sapulah. Dalam riwayat lain, gosok saja di tanah itu. Okey, dan solatlah dengan kedua-duanya, dengan kedua-dua kasut tersebut, ya. Berdasarkan hadis ini ada beberapa pengajaran, ya. Pertama sekali, boleh dan merupakan satu sunnah Nabi SAW untuk solat dengan memakai kasut. Ya, ini mungkin sesuatu yang janggal bagi kita. Sebenarnya antara sunnah Nabi SAW yang jarang-jarang diamalkan sekarang ini. Bahkan kalau kita amalkan pun orang akan jeling macam saja, Wahabi ke tu pakai kasut, kan? Sebenarnya ini salah satu sunnah Nabi SAW untuk solat dengan memakai kasut. Jadi kalau kita ada dalam suasana outdoor, macam sekarang saya ni di taman permainan, kan, katakanlah masuk waktu solat dan ingin solat, kita boleh solat dan terus pakai solat dengan memakai kasut sukan ke, kasut jogging ke apa ke, terus memakainya, boleh, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, baginda SAW sedang solat, kemudiannya Jibril datang mengkhabarkan di kasutnya ada kotoran atau najis, dan baginda membuka kasutnya dan meletak ke tepi. Batal solat Nabi kot. Sebab itu pergerakan lebih daripada 3 kali nak buka, bukan buka selipar mungkin cukup 3 kali lah. Ini pergerakan yang banyak, melibatkan anggota yang besar, yang ini kaki, bukan anggota kecil. Kalau mata kelip-kelip, bibir gerak-gerak, tak apa. Ini buka kasut, pergerakan banyak, melibatkan anggota besar. Okey. Tetapi kalau rujuk pada hadis ini sallallahu alaihi wasallam, ia tidak membatalkan solat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pergerakan dalam solat selama mana ia digunakan dalam rangka memelihara kesempurnaan solat, maka ia dibolehkan, ia tidak membatalkan solat. Ini salah satu contoh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil solat boleh buka kasut dan ia tidak membatalkan solat. Ini yang kedua. Poin ketiga, setelah dikhabarkan ada najis, ada kotoran,
baginda membuka kasut, letak tepi dan baginda sambung solat. Tak mula daripada awal. Katakanlah solat zuhur, ya, katakanlah solat zuhur, somewhere katakanlah rakaat kedua, rakaat ketiga dikhabarkan ada solat, ataupun mungkin rakaat pertama. Rakaat pertama baru takbir Allahu Akbar, sedang baca doa iftitah, sedang baca Al-Fatihah, dikhabarkan ada najis, baginda sallallahu alaihi wasallam buka kasut, baginda tidak batalkan solat dan mula semula, ya. Tapi baginda meneruskan solat tersebut. Ini menunjukkan bahawa jika kita pada awalnya solat, kemudian dalam rangka solat itu ataupun selepas dah habis solat itu, kita mendapat tahu ada najis pada pakaian kita, mendapat tahu secara yakin ada najis, maka ia dimaafkan, tidak mengapa. Meskipun demikian, perkara ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian kata tak mengapa sebab pada asalnya tidak tahu, tak payah ulang balik, tak payah qada balik berdasarkan hadis ini. Sebahagian lain berkata jika waktu solat masih ada, maka hendaklah mengulangi solat tersebut. Saya berpegang pada pandangan tak perlu ulang solat tersebut, kerana pada awalnya kita yakin kita ni bersih, hanya kemudian baru dapat tahu ada najis. Baik, pengajaran seterusnya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat apabila datang ke masjid untuk solat, tengok dulu di tapak kaki tu, tapak kasut tu ada najis ataupun tidak. Maknanya sambil berdirinya, tak dapat tunjuk kamera pula, angkat kaki tu, tengok saja. Dan cukup sekadar pandangan mata kasar, tak payah buat DNA testing, tak payah cari bau, warna, rasa. Takkan nak pergi bau, tak payah bau kasut, tak payah rasa kasut tu. Cukup dengan penilaian mata kasar saja, sekadar tengok, jika tak ada apa-apa, tak mengapa, boleh terus solat. Jadi ini satu poin penting, ya. Kalau kasut ni kita guna jalan merata-merata, apatah lagi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya tanah saja, mungkin ada becak, mungkin ada najis, haiwan ke, kaldai ke, kuda ke, apa ke, bagi dia suruh tengok saja. Kalau ada, sapu. Kalau tak ada, boleh terus solat dengan kasut tersebut, ya. Kalau kasut yang sudah tentu kemungkinan ia ada najis adalah tinggi, boleh kita semak begitu saja, apatah lagi pakaian kita, apatah lagi seluar baju kita tu, ya. Tak payah nak semak lebih-lebih, sekadar tengok ataupun kita tahu ia bersih daripada najis, dengan mata kasar saja cukup, maka boleh solat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini pengajaran yang penting, ya. Sebab kadang-kala memang aku pakai ni daripada tadi aku dah buat kerja apa semua tu, dah kotor lah, tak boleh solat, ya. Tidak, kotoran ni pun kita kata najis tau, bukan kotoran yang katakan kalau ada orang yang pergi camping, dia dah set up kemah ke apa ke semua tu kan, ada kena lumpur di seluar apa, itu tak mengapa. Sebab itu bukanlah najis. Tanah itu sebenarnya satu benda yang suci, yang kita pun boleh guna untuk bertayamum sebenarnya, ya. Jadi kalau nak dikatakan kotoran, mestilah nampak sekadar dengan mata kasar, tak payah mencari-cari, tak payah mencari-cari membuat DNA testing, membelik, membau apa semua tu, ya. Jadi berdasarkan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, memadai sekadar semakan biasa dengan mata kasar. Kalau tak nampak, tak apa, boleh terus solat, ya. Ini poin yang pertama berdasarkan hadis tu. Perkara kedua pula yang kita boleh betulkan, ya, yang ini perasaan kebimbangan adanya najis pada pakaian, ialah dalam disiplin ilmu Islam dinyatakan bahawa sesuatu yang yakin tidak boleh diubah, tidak boleh dibatalkan oleh sesuatu yang merupakan sangkaan semata-mata. Maksudnya di sini, bila kita nak pergi kerja, bila kita nak ambil pergi penerbangan, musafir ke apa ke, kita ambil pakaian yang bersih dari rumah. Kita pun dah mandi, kita pun pakai pakaian yang bersih dan kita yakin ia bersih. Keyakinan tersebut tidak boleh dirosakkan dengan sangkaan semata-mata, mungkin kotor, mungkin kena najis, mungkin tadi aku duduk di sini, mungkin aku ni, mungkin tak boleh, mungkin itu tidak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kenalah dengan yakin nampak boom ada tai cicak di situ. Sebagai contoh, itu pun tai cicak tu pun para ulama ada bincang, tai itu najis tu basah ataupun kering. Kalau kering tak mengapa, kalau basah kena basuhkan. Tapi basuh pun dengan air apa semua tu sudah cukup, ya. Tapi dalam suasana kita pergi ke airport, kita pergi departure hall, kita naik kapal terbang, lazimnya tak akan jumpa tai cicak ataupun apa-apa najis di sana, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, keyakinan kita
Sebab pada awalnya kita mula dari rumah, sebelum musafir, sebelum nak pergi outdoor, sebelum apa-apa, kita dalam suasana bersih dengan pakaian yang bersih. Keyakinan ini tidak boleh dirosakkan semata-mata dengan sangkaan. Mungkin kena najis. Aku jogging ni peluh-peluh ni. Ni hari matahari dah naik, aku dah busuk dah ni, dia tak boleh semayang. Bukan gitu, itu bukanlah alasannya ya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kebersihan itu memang penting, tetapi jangan pula kita menambah-nambah pelbagai syarat di situ sampai kebersihan menjadi alasan untuk kita tidak solat. Jangan sampai kebersihan itu menjadi alasan kita tidak solat. Kebersihan penting, saya bukan suruh meremehkan kebersihan, tetapi jangan sampai kebersihan itu menjadi alasan untuk kita tidak solat. Poin yang terakhir saya nak highlightkan ialah dibimbangi ya. Ini adalah perasaan was-was yang dibisik oleh syaitan, yang dihasut oleh syaitan dalam kita supaya kita tidak solat. Dia berkaitan juga dengan poin kedua tadi, bahawa kita yakin tapi masuk perasaan was-was, hasutan was-was bahawa mungkin kotor, mungkin tadi aku duduk sini, mungkin tu. Kalau tengok video saya dalam sebelum-sebelum ini tentang tempat solat dalam kapal terbang, saya tunjuk tempat solat tu ialah pintu. Kan pintu kapal terbang tu. Mungkin ada pula, pintu ni orang keluar masuk, kotor, tak nak solat di situ. Walaupun dah bentang alas, dah bentang sejadah, tak mahu juga. Ini alasan-alasan yang kita kata kemungkinan besar adalah bisikan syaitan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya nak sampaikan. Ringkasnya, kebersihan itu penting, akan tetapi jangan sampai ia menjadi alasan untuk kita tidak melaksanakan sesuatu yang lagi penting, yang ini mendirikan solat, melaksanakan solat ya. Jadi saya rasa itu saja yang saya hendak sampaikan. Moga-moga bermanfaat, moga-moga kita bukan kita mencari-cari alasan tak nak solat, kita mencari-cari alasan untuk nak solat ya. InsyaAllah. Dan ini bukan khusus ketika dalam kapal terbang saja, tetapi di mana suasana lain yang kita mungkin rasa kotor, orang yang pergi berkemah, orang yang pergi hiking, orang yang pergi bersukan, jangan buat-buat alasan, alah saya ni busuk, peluh banyak apa semua ni, takkan nak semayang kot. Kan dia bukan gitu ya. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.